بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pagi ini kita menyambung pengajian kita dalam ilmu asas-asas fardu ain lagi mensyarahkan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'ala al-'abdi li maulah oleh Syekh Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan seingat ana pada kelas yang lalu kita telah pun membincangkan tentang hukum hakam air, ya, dan perkara-perkara yang mewajibkan hadas besar, wajibkan mandi, di mana musannif kata rahimahullah mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Yang pertamanya ilajul hasyafati fil farji, masukkan hasyafah, yakni sekurang-kurangnya memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam kemaluan faraj. Dan keluar mani, wa khurujul mani wal haid, dan haid, wal nifas, dan nifas, wal wiladah, dan beranak, wal maut, dan mati. Ini kita dah bincangkan, betul tak? Seingat ana kita dah bincangkan mujibatul ghusli, ya. Bahkan kita dah ambil furudu al-ghusli isnan. Kewajipan mandi, fardu mandi itu ada 2. An-niyah, niat, wa ta'mimul badan bil ma', ya. Ini juga kita dah bincangkan. Dan kemudian musannif kata syurutul wudu'i 10. Syarat wuduk ada 10, dan syarat wuduk di sini macam kita dah sebut juga hari tu ialah syarat taharah, syarat mandi sekalilah masuknya. Bukan sahaja, bukan sekadar wuduk, bahkan termasuk juga mandi. Ada 10 syarat wuduk dan juga mandi. Yang pertama al-Islam. Yang kedua mesti Islam lah, pasal syarat ibadat yang Allah Ta'ala terima ni daripada orang Islam. Dan niat yang mu'tabar syara'an itu ialah niat yang dilakukan oleh orang Islam. Adapun orang kafir, ibadahnya tidak valid, tidak sah. Wat tamyiz, dan mestilah mumayyiz, yakni mencapai satu umur yang membolehkan dia faham apa yang orang cakap dan dia boleh jawab. Tamyiz ni apa dia? Satu umur budak, bila kita cakap dia faham dan dia boleh jawab dengan betul, ya, itu adalah mumayyiz. Idza fahimal khitab wa yuhsinul jawab. Tamyiz ialah idza fahimal khitab wa yuhsinul jawab. Kalau dia faham apa yang orang cakap dekat dia dan dia boleh jawab balik dengan maksudnya yang sama. Maksudnya apa yang orang tanya A, dia jawab A lah. Kalau tanya B, jawab C, itu tak kira mumayyiz lah. Kan? Kita suruh dia boleh ikut. Itu adalah mumayyiz. Walaupun belum sampai 7 tahun, walaupun belum 7 tahun, macam kita dah sebut, mumayyiz ni kebiasaannya 7 tahun ialah umur yang tidak lebih daripada itu, biasanya sudah cukup mumayyiz. Ya. Tapi mumayyiz tu mungkin berlaku pada umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu sudah dikira boleh berlaku mumayyiz. Ya. Maka kalau dia mumayyiz, sah ibadat dia. Cuma kita kata hari tu
tidak disuruh, tidak wajib ke atas auliaul umur, penjaga, menyuruh anaknya melakukan ibadah kecuali bila dia cukup 7 tahun qamariyah, 7 tahun hijrah. Ada cukup 7 tahun hijrah, itu wajib ke atas wali, ke atas mak bapak, atas penjaga untuk menyuruh. Budak tak wajib, tapi mak bapak diwajibkan suruh. Iza Nabi SAW kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Jadi tamyiz itu dia, ya. Kerana memayyiz inilah yang sah niatnya. Kalau dia belum memayyiz, dia tak tahu nak niat pun, kita habaq yang lain dia tak faham. Jadi macam mana kita nak suruh dia buat ibadat, kan? Jadi ini adalah umur yang mengesahkan syarat untuk ambil wuduk dan juga mandi. Ya. Dan itulah memayyiz di sini maknanya kalau mandi itu mungkin tidak praktikal, tapi dari sudut wuduk. Ya. Itu disebut syurutul wuduk. Ya. Wan naqa' anil haidhi wan nifas, dan suci daripada haid dan nifas. Makna kata haid dan nifas mewajibkan mandi ialah inqita', putus haid dan nifas. Maka syarat mandi mestilah dia mandi itu setelah putus haid dan nifasnya, habis, berhenti, kering. Kalau darah duk keluar lagi, tengah duk keluar dia mandi, tak sah. Mestilah darah tu dah berhenti, dah putus, barulah boleh keluar, boleh mandi. Ya, kalau darah tengah keluar lagi dia mandi dia tidak sah. Wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah, dan suci daripada perkara yang menghalang sampainya air ke kulit. Memastikan tidak ada perkara-perkara yang menghalang sampainya air ke kulit. Yang ni kalau ada apa-apa lapisan jirim yang menutupi lapisan kulit menyebabkan air tak sampai, maka ini adalah tidak mengesahkan. Ini tidak sah lah wuduk tu, ada juga mandi tidak sah. Macam kalau cat kering, kan, cat ada ni tanah ke, ya, melekat lumpur, ya, itu semua adalah perkara-perkara yang tidak mengesahkan mandi dan wuduk. Kerana apa? Kerana kulit tak kena air. Sedangkan mandi dan wuduk itu tujuannya ialah meratakan air ke seluruh badan. Dan badan itu ialah kulit dan segala rambut-rambut dan bulu-bulu yang tumbuh di atasnya. Ya. Jadi kalau ada satu lapisan yang menghalang, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau yang ada itu ialah jirim yang tidak menghalang atau dia tidak membentuk lapisan, ya, maka tidak mengapa dengan syarat yang seterusnya. Apa dia? Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma'. Dengan syarat dia tak mengubah air. Jadi kalau ada sabun, kan, badan kita ada sabun, kita bubuh air tu akan jadi air sabun. Cuba kita tenyeh sabun ke badan kita, lepas tu kita simbah air ke badan kita, bukankah jadi air sabun? Tidak boleh, sebab dia mengubah sifat, warna dan bau air. Ya. Jadi boleh tak mandi wajib pakai sabun? Kalau dia mandi pakai shower masalahnya, bolehlah. Kan? Pasal shower itu dia akan bilas. Bila dia bilas, air tu mengalir, air yang sabun tu akan turun tinggal air mutlak akan mengalir pula ke badan dia. So yang mengesahkan mandi wajib dia ialah air mutlak yang main lepas tu. Tapi kalau dia pakai sabun gitu je, tapi tak praktikal lah contoh ni, ya.
Kita tak boleh kira manusia ni. Orang dalam mengaji fiqh ni, kita kena ambil the worst scenario. The worst case scenario. Pasal apa? Manusia ni kadang-kadang tindakan dia, perbuatan dia, kita tak nak jangka. Lepas tu kita tengok soalan fiqh pelik-pelik, kita tak jangka benda tu jadi, tapi berlaku. Ada berlaku. Ada tu fuqaha ni, minda dia kena expect the worst case scenario. Kan? Jadi pasal memang benda tu boleh jadi dalam kalangan manusia. Kan? Kalau kita kata walaupun contoh tak praktikal lah, kalau dia mandi buat pakai sabun saja tak jadi. Atau di badan dia ada apa-apa bahan chemical ke apa ke yang macam kita kata apa, ada makeup ke ada apa ke yang bila kena air itu dia mengubah sifat air, mengubah rasa bau dan warna air. Maka itu menyebabkan wuduknya dan mandinya tidak sah. Wal ilmu bi fardiyatih, dan mengetahui akan fardunya, ay bi kauni kulli min al-wudu'i wal ghusli fardha, bahawa dia tahu bahawa mandi itu hukumnya fardu dan wuduk itu hukumnya fardu. Kalau dia ambil wuduk dalam keadaan dia ada hadas kecil, dia ambil wuduk sembahyang, tapi dia i'tiqad wuduk ni sunat, dia tak tahu kata wuduk tu adalah syarat sah salat. Jadi dia ambil wuduk, dia ingat wuduk ni hanyalah sunat, tak sah wuduk dia. Tak sah wuduk dia. Kan? Jadi kalau dia mandi dalam keadaan dia ingat kata wuduk itu adalah sunat sahaja. Kan? Dia ambil wuduk, dia nak sembahyang, tapi dia tak tahu kata wuduk tu wajib. Sedangkan dia adalah orang Islam yang dah lama bukan baru masuk Islam. Maka tidak diberi uzuran lah. Jahil yang macam ni tak boleh diberi uzur, kerana dia sepatutnya kena tahu, kena i'tiqad dengan i'tiqad yang sahih. Sama juga mandi kan, kalau dia pergi mandi wajib, dia ingat mandi wajib tu sunat saja. Kan? Maka tidak sah lah. Bukan dia niat mandi sunat, dia ingat mandi wajib tu tidak wajib. Dia ingat lepas keluar mani, lepas jimat itu tidak mewajibkan mandi, cuma dia sekadar sunat ataupun harus. Maka kalau dia faham macam itu, dia silap i'tiqad macam itu, maka hukumnya adalah tidak sah mandi dan wuduknya. Kerana apa? Jelaslah. Pasal apa? Pasal jelas-jelas dia buat perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Dia beriktikad dengan perkara yang berlawanan dengan hukum syariat. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini perkara yang bukan daripadanya, maka ia ditolak, kata Nabi SAW. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah, dan jangan dia mengiktikad salah satu daripada fardu itu sunat. Sama juga mana-mana rukun wuduk atau rukun mandi, jangan diiktikad sunat selama mana ianya benda yang disepakati lah. Ya. Maknanya kalau dia i'tiqad basuh muka sunat masalahnya, atau dia i'tiqad basuh tangan sampai siku adalah sunat, tak wajib, dia ingat benda tu sunat macam berkumur-kumur, maka itu menjadikan wuduknya tidak sah, kerana dia telah melakukan perkara itu tanpa ilmu, kerana dia tidak memahami, tidak ada niat. Hakikatnya semua perkara ni munafin lin niyah, menafikan niat. Kerana niat itu maksudnya ialah kita menghadirkan dalam ingatan kita apa dia benda yang kita nak buat. Jadi di antara maksud niat itu ialah kita tahulah mana yang fardunya, kerana fardu itu adalah teras, adalah asas, essence kepada perbuatan.
Kalau kita tidak ada pengetahuan tentang the essence of the action, macam mana kita nak kata benda tu sahih? Tidak sahih, tak betul lah. Kan? Jadi dia tak sahih, tak betul. Wal ma'u tahur, dan mestilah ayak yang diguna itu ayak tahur, ayak mutlak yang bukan musta'mal. Ayak mutlak yang bukan musta'mal. Ya, tak boleh guna ayak musta'mal, tak boleh guna ayak mutaghayyir, ayak yang berubah, tak boleh. Wattasi' yang ke-9 dukhulul waqti wal muwalah. 9 dan ke-10, dua syarat yang terakhir ini khusus untuk golongan yang tertentu, bukan semua orang. Apa dia? Golongan yang daimul hadas. Golongan yang hadasnya tidak berhenti, seperti orang yang ada penyakit kencing tak lawas, yang kencing dia sentiasa menitik, atau wanita yang dalam keadaan istihadah, haid tak berhenti. Kan? Kalau wanita istihadah, maka disyaratkan ada dua lagi syarat. Apa dia? Yang pertama, dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi orang istihadah dia tak boleh ambil wuduk dan dia tak boleh mandi wajib melainkan setelah masuk waktu salat yang dia nak salat itu, salat fardu. Kan? Dan yang ke-10 ialah al-muwalah, berturut-turut. Berturut-turut ni dia kata lidaimil hadas. Lidaimil hadas, dua perkara yang akhir ni adalah lidaimil hadas, untuk orang yang hadasnya tidak putus, tidak berhenti. Kenapa? Kerana mereka ni taharah mereka taharah darurah, taharah yang dalam keadaan sangat perlu, diharuskan, ya, diharuskan untuk mengharuskan istibahatis salah, ya. Taharah mereka tidak mengangkat hadas, ya, tidak mengangkat hadas. Jadi tidak boleh mereka mengambil wuduk atau mandi sebelum daripada waktu yang sangat diperlukan, iaitu untuk mengharuskan solat. Dan tidak boleh dia putus kerana dia adalah taharah darurah. Taharah darurah, ya. Iaitulah taharah dalam keadaan sangat diperlukan. Dia bukan taharah biasa. Jadi kekuatan taharahnya tidak seperti kekuatan taharah orang biasa. Jadi memerlukan untuk dia tidak boleh macam orang yang biasa kalau dia ambil wuduk, dia nak pergi surau, dia tinggal kaki tak basuh masalahnya. Orang yang daimil hadas tak boleh buat macam tu. Pasal taharah dia tak mengangkat hadas. Taharah dia untuk istibahatis salah sahaja. Kan? So ini adalah syarat taharah, syarat mandi dan juga wuduk. Syarat mandi dan juga wuduk. Kan? Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala barulah dia buat kepada kita nawaqidul wuduk. Hadas kecil. Dia kata faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Barulah dia buat perkara hak membatal wuduk, setelah mana dia bincang perkara berkaitan dengan mandi, perkara yang mewajibkan mandi, ya. Barulah sekarang ni dia nak bincang kepada kita perkara yang membatalkan wuduk atau perkara yang disebut sebagai al-hadathul asghar, hadas kecil. Apa dia hadas kecil? Dia kata yang membatalkan wuduk itu 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadi sabilaini min qubulin aw duburin, rihun aw ghairuhu illa al-mani. Dia kata yang pertama sekali, apa yang keluar daripada salah satu jalan, sama ada kubul atau dubur. Tak kiralah keluar itu daripada arah kubul, kemaluan yang depan, maupun dubur, kemaluan yang belakang. Sama ada yang keluar itu angin atau selainnya. Apa benda pun yang keluar dalam mazhab Syafi'i, baik keluar batu karang ke, baik keluar angin ke, yakni dia
kentut ataupun apa jua benda, ya. Sama ada angin itu keluar daripada dubur atau daripada kubul bagi orang perempuan bagi misalnya, maka ianya adalah membatalkan wuduk. Kecuali satu benda yang keluar tapi tak batal wuduk. Apa dia? Mani. Keluar mani tak batal wuduk pasal mani mewajibkan hadas akbar. Mani mewajibkan hadas akbar, hadas besar. Jadi dia tidak lagi mewajibkan mandi. Ya, tidak mewajibkan wuduk. Seperti masalahnya ulama bagi contoh, satu orang dia tengah tidur. Dia ada wuduk, dia tidur. Dia ada wuduk, dia tidur. Tidur sambil duduk, tetap papan punggung. Dalam tidur tu dia mimpi. Mimpi keluar mani. Kan? Jadi adakah wuduk dia batal? Wuduk dia tak batal pasal dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Tetapi keluar mani. Mani tak batal. Dia mewajibkan mandi. Jadi apa faedah dia? Ulama kata contohlah kalau kawan tadi tu dia tengah iktikaf duduk dalam masjid, tidur dalam masjid iktikaf mimpi. Kan duduk dalam keadaan tetap papan punggung. Kan? Jadi adakah dia perlu bergegas-gegas keluar dari masjid? Tak perlu pasal dia ada wuduk. Kan? Jadi hadas dia tidak seberat orang yang tidak ada wuduk. Maka dia tidak perlulah tergesa-gesa nak keluar daripada masjid. Dan mani itu ya ataupun dia keluar mani itu hanya kerana dengan memandang atau memikir, kan, dia duduk khayal keluar mani masalahnya, sedangkan dia ada wuduk, maka dia tidak perlu berwuduk lagi selama mana dia tak buat perkara yang batalkan wuduk masa mandi. Dia cukup mandi hadas besar, ya. Tetapi ada mani yang mewajibkan mandi. Ada mani yang mewajibkan mandi. Ada. Ada mani yang mewajibkan wuduk. Ada. Ya. Ada mani yang mewajibkan wuduk. Ada. Jadi kalau dia masukkan balik maninya. Kan? Macam orang kata apa nama? Ulama kata kalau kata mani yang keluar itu bukan mani yang yang asal. Katalah saki-baki mani dia masuk balik ke dalam zakar. Kemudian lepas dia mandi keluar balik. Sedangkan mani itu mani yang memang dah keluar tapi dia termasuk balik. Maka itu dia mewajibkan wuduk. Dia tak mewajibkan mandi. Demikian juga wanita. Jikalau dia tidak mencapai kemuncak syahwatnya dalam berjimak, kemudian keluar balik mani suami dia, kalau macam itu dia tidak mewajibkan mandi tapi mewajibkan wuduk. Tapi kalau dia sampai kemuncak syahwat, keluar mani suami dia, wajib mandi sebab diihtimalkan keluar mani dia sekali. Ya, orang perempuan kalau lepas berjimak dia meleleh keluar mani. Keluar mani ni antara dua. Sama ada lepas dia mandi tu keluar mani meleleh. Antara dua ulama kata. Sama ada. Ya. Dia masa jimat tu dia sudah mencapai kemuncak syahwat. Kalau dia mencapai kemuncak syahwat, maka ulama kata dia wajib mandi lagi sekali. Sebab apa? Diihtimalkan bersama dengan mani suami dia yang keluar itu, mani dia sendiri bercampur. Tapi kalau dia tidak mencapai kemuncak syahwat atau dia belum baligh, ya, wanita yang belum baligh, atau dia tidak mencapai kemuncak syahwat masa melakukan hubungan seksual, keluar meleleh mani suami dia lepas daripada dia mandi, maka kita kata yang keluar tu memang mani suami dia sahaja. Maka yang mewajibkan ketika itu ialah wuduk, bukan mandi, ya.
kerana dia termasuk daripada al-kharij min ahadis sabilain. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak dibezakan apa yang keluar itu. Ya. Sama ada yang keluar itu ialah benda yang suci seperti batu ataupun keluar cacing kerawit ke, maka tetap membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Ya. Al-thani zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ni sama ada pengsan ke, pitam ke, gila ke, ataupun tidur. Tidur yang nyenyak. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Maq'adahu minal ard. Mumakkinin maq'adahu minal ard. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan tetap papan punggungnya. Ya. Tetap papan punggungnya. Ya. Orang yang tidur dalam keadaan tetap papan punggung, kerana hadis mengecualikan keadaan ini, para sahabat tunggu Nabi salat Isyak semuanya terlentok tidur sandak di tiang masjid. Kan? Jadi maknanya tidur yang macam ini dikecualikan walaupun dia tidur lena. Tapi kalau orang itu dia tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tahu kan, pasal Nabi kata al-ainu wika'us sah. Mata ni adalah penutup bagi punggung. Ya. Jadi maknanya kalau dia tidur, mata dia pejam, kemungkinan untuk keluar angin daripada kemaluannya ada kemungkinan besar, ada kemungkinan besar. Jadi disebabkan itu kita jadikan tidur itu sebagai pembatal wuduk, bukan kerana dia sering membatalkan, tetapi kerana dia menjadi madhinnah. Orang yang hilang akal, sama ada tidur ke, pengsan ke, ya, dia tak ada kontrol pada dia punya saluran kencing dan sebagainya. Jadi kemungkinan dia melepaskan angin daripada perut, dia tidak sedar dalam keadaan tersebut. Maka, dan dia adalah perkara yang common, yang sangat biasa berlaku. Tetapi kalau dalam keadaan punggungnya tertutup, rapat di tempat duduk, maka itu menghalang daripada angin keluar. Oleh sebab itulah dikecualikan keadaan ini atau posisi ini. Ya. Al-thalith, yang ketiga, iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga ialah bertemu kulit lelaki dan perempuan yang dewasa, yang telah baligh, yang ajnabi, bukan mahram. Bukan mahram ni merangkumi suami isteri lah. Suami isteri bukan mahram. Kalau mahram tak boleh kahwin lah. Ajnabiyaini min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Walau raqiqan, walaupun ha'il itu adalah nipis, walaupun penghalang itu nipis. Jadi syarat dia kata di sini yang pertama ialah mestilah berbeza jenis, lelaki dengan perempuan. Perempuan-perempuan, lelaki dengan lelaki bersentuhan walaupun dengan syahwat tidak membatalkan wuduk. Bersentuhan. Yang kedua, hendaklah dengan basyarah, kulit. Bukannya rambut, bukannya gigi, bukannya kuku. Jadi kalau pegang rambut saja, sentuh kuku sahaja, pegang gigi sahaja, maka itu tidak membatalkan. Dan mestilah daripada ayyakuna biduni ha'il, tanpa pelapik. Kalau dia ada lapik, tidak membatalkan wuduk. Termasuk lapiknya, ulama kata contohlah kalau dekat badan seorang tu berselut penuh tanah, tebal, lapisan tanah tebal. Jadi kalau dia pegang tu, pegang tanah, bukan pegang kulit. Tu kira ha'il lah juga. Ataupun ha'il yang raqiq, yang nampak warna kulit sekalipun tapi ada lapik, maka itu menghalang daripada membatalkan wuduk.
Dan yang keempat, hendaklah kedua-duanya, lelaki dan perempuan yang bersentuhan itu mencapai umur yang dewasa dengan yakin. Dewasa dengan yakin, yakni umur yang mencapai had ada padanya syahwat. Walaupun dia belum baligh, tetapi dewasa. Pada kebiasaan orang, umur itu umur yang bersyahwat. Contohlah budak perempuan umur kurang daripada, dia belum datang haid tapi umurnya sudah mencecah 14 tahun, 13 tahun, kan? Dah hampir nak baligh, kan? Tapi datang haid itu biasanya umur yang sudah kita kata ada padanya syahwah. Orang boleh bersyahwat, dia bukan lagi dikira sebagai kanak-kanak, ada teenager, kan? Ini umur yang boleh berlaku padanya rasa seksual. Jadi kalau budak kecil tak ada lah, tu orang yang ada penyakit nafsu pelik saja, macam pedofilia, na'udzubillah min zalik. Itu dia tak dikira, depa ni dikira sebagai orang yang ada penyakit, kan? Orang yang ada syahwat pelik, syahwat depa tu syahwat syaitaniyah, kan? Syahwat yang berbentuk syaitan yang melampau, kan? Yang kita ambil kira dalam hukum ialah yang biasa, bukan yang nadir. Dan yang kelima, syaratnya bukan mahram atas ta'bid, mahram mu'abbad. Mahram mu'akkad tak kira lah. Bini orang mahram juga tapi mahram mu'akkad. Adik ipar mahram juga tapi mahram mu'akkad. Itu tak kira. Yang tidak membatalkan wuduk ni kalau yang bersentuhan itu ialah mahram yang mu'abbad, macam mak mentua, pak mentua, kan? Yang tu ialah termasuk dalam kategori mahram yang tidak membatalkan wuduk. Kerana Allah Ta'ala kata sentuhan lelaki dengan perempuan ni aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, kan? Jadi kalau menyentuh wanita batallah wuduk yang menyentuh dan yang disentuh. Wudu'ul lamis wal malmus, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ar-rabi' massu qubulil adami aw halaqati duburih. Yang keempat, menyentuh qubul adami, kemaluan anak Adam, manusia. Walaupun kemaluan itu kemaluan yang terpotong, dengan syarat kemaluan manusia. Mana kalau kemaluan haiwan tidak membatalkan. Atau bulatan duburnya, halaqah dubur, bukan papan punggung tapi dubur, lubang dubur, ya. Kalau menyentuh bahagian luar yang dekat lubang dubur itu, ya, maka itu membatalkan wuduk, dengan syarat menyentuh tu dengan apa? Bi batnir rahati au butunil asabi', dengan batin tapak tangan atau batin jari. Macam mana nak tahu? Kita tangkupkan tangan kita ni, mana yang bersentuh ibu jari, mana hak bersentuh ni, yang ini adalah batin, kan? Jadi kalau dia sentuh dengan hujung-hujung jari tidak membatalkan, ataupun dia sentuh dengan belah tepi atau di belakang, ini tidak membatalkan. Sebab Nabi SAW kata man afdha biyadihi ila zakarih, siapa yang afdha ni makna menyentuh dengan bahagian dalam. Jadi Imam Syafi'i berhujah dengan lafaz hadis afdha. Pasal lafaz hadis afdha lebih khusus daripada lafaz man massa. Hadis yang masyhur disebut man massa yadahu, man massa zakarahu bi yadih. Tapi yang hadis yang Imam Syafi'i berhujah, riwayat yang lain man afdha. Disebabkan lafaz afdha ni lebih khusus daripada massa, maka kita pakai hadis. Ya. Jadi maknanya yang membatalkan itu kalau dia sentuh dengan tapak tangan, dalam tapak tangan, batinnya. Bukan dengan belakang, bukan dengan tepi, bukan dengan hujung-hujung. Ya. Kalau dia pegang kemaluan, tidak berlapik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain,
seperti ibu nak basuh kencing anak, berak anak, dia basuh, maka batal kita kata batal wuduk, ya, batal wuduk. Wuduk siapa? Wuduk al-lamis, yang menyentuh. Wuduk yang disentuh tak batal. Yang disentuh tak batal. Ya, kalau dia ada wuduk, tidak batal. Kan? Katalah anak dia tadi yang telah mumayyiz ambil wuduk. Lepas tu yang mak ni tadi nak pakai seluar, nak buah dekat anak dia, terpegang, tersentuh kemaluan anak dia, maka batal tak wuduk anak dia tadi? Tak batal. Tak batal. Yang batal wuduk mak dia lah, ataupun doktor buat pemeriksaan, kan, ataupun sesama jantina, ya, kalau menyentuh, ya, Tok Mudim, ya, nak sunat, ya, yang si budak yang nak sunat tu ada wuduk, Tok Mudim ni ada wuduk juga, kan. Jadi wuduk siapa yang batal? Wuduk Tok Mudim yang batal, kan. Wuduk budak tu ada wuduk, tak batal lah, tak batal, kan. Jadi itulah beza dalam kes sentuhan kulit lelaki dan perempuan dengan sentuhan kemaluan. Tapi kalau suami isteri pegang kemaluan, itu batal lah. Pasal apa batal? Pasal dia termasuk dalam kategori menyentuh kulit juga. Kan? Ini kita cakap dari segi kalau dia sama jantina masalahnya, ataupun yang belum mencapai had syahwat. Yang belum mencapai had syahwat ataupun sesama jantina masalahnya. So beza dia adalah kalau kemaluan tadi, yang batal adalah wuduk orang yang menyentuh, bukan wuduk orang yang disentuh. Jadi ini adalah perkara-perkara yang batalkan wuduk mengikut mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Malah ada khilaf dari segi sentuhan lelaki perempuan, adakah batal, tidak batal. Dan dalam mazhab Syafi'i juga ada beberapa pandangan lain, ya, seperti masalahnya menyentuh lelaki dengan perempuan juga, yang batal itu adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Tapi kalau macam mayat orang mati, wuduk yang batal ialah wuduk yang menyentuh, bukan yang disentuh. Wuduk orang mati tak batal lah, kan. Yang batal itu ialah wuduk orang yang menyentuh. Jadi kalau mayat itu dicium oleh suami atau isteri, yang batal wuduknya ialah wuduk orang yang hidup lah. Wuduk orang mati tak batal. Ada. Jadi inilah beberapa perkara yang kita boleh ambil pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Dan pagi ini kita ambil sekejap saja, sikit saja masalah. Dan mungkin pada kelas yang akan datang Ana akan insyaAllah elaborate lagi masalah ini. Kita akan ambil beberapa lagi perincian biiznillah ta'ala tentang masalah ini. Pagi ini kita ambil secara ringkas dahulu. Jadi kalau ada apa-apa persoalan yang ditanya di sini telah pun terjawab tadi berkenaan dengan bersentuhan lelaki dan perempuan. Dan insyaAllah kita akan perincikan lagi perkara-perkara ini insyaAllah ta'ala kalau tidak ada tentang pada kelas yang akan datang. Dan juga kita akan sambung lagi perkara-perkara yang diharamkan kerana hadas. Apa benda yang kita tak boleh buat, yang haram dibuat bila kita dalam keadaan hadas, sama ada hadas kecil maupun hadas besar. Biiznillah ta'ala. Jadi anda minta kelas pagi ni kita berhenti awal sikit, tangguh. Dan mudah-mudahan sebab anda pun kat kampung cuti. Jadi kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang. Kita mungkin elaborate lebih sikit insya-Allah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.